Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat ya? Saya mengharapkan anak-anak semua dalam keadaan bersedia dan bersemangat untuk kelas PDPR kita Tasawur Islam KSSM tingkatan 4 dengan sambungan tajuk pelajaran ke-10 Sistem Kekeluargaan Islam bahagian kedua dan insya-Allah bahagian terakhir. Jadi untuk bahagian kedua ini ada beberapa topik yang akan kita belajar, iaitu dimulakan dengan kepentingan pembinaan keluarga 3.2.3. Apa pentingnya kita membina sebuah keluarga? Pertama ialah untuk memenuhi naluri semula jadi manusia untuk hidup berpasangan berdasarkan lunas syarak. Sebagaimana kita sedia maklum, naluri kita manusia adalah ingin memiliki pasangan ya. Jadi apabila kita membina keluarga, kita sudah pun memenuhi naluri tersebut dan kita penuhi naluri tersebut dengan berdasarkan peraturan yang telah digariskan oleh agama kita. Okay. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan mengamalkan sunnah ini pastinya beroleh pahala, dan sebagaimana kita sedia maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan macam mana jalan dalam berkeluarga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakan monogami, iaitu ketika bersama dengan Sayyidatina Khadijah, dan mengamalkan juga poligami. Jadi amat mudah untuk kita sebagai umatnya untuk mengikut jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan kita membina keluarga. Yang ketiga, memelihara diri daripada maksiat dan penyakit. Insya-Allah dengan kita berkahwin, dengan kita membina keluarga, kita dapat menjauhkan diri kita daripada maksiat. Kerana apabila kita tidak ada isteri, kita tidak ada keluarga, kita mudah mendedahkan diri kita dengan maksiat kerana kita tidak ada saluran yang dapat menyalurkan kita punya keinginan dan kehendak nafsu kita dengan cara yang betul, maka kita menggunakan jalan yang salah. Tetapi andai kata kita berkahwin, kita ada keluarga, kita memikirkan keluarga kita dan kita boleh menyalurkan kehendak kita tadi, keinginan kita tadi kepada isteri kita, maka dapatlah mengelakkan diri kita daripada terdedah kepada maksiat. Dan apabila terdedah dengan maksiat ini, kita tidak dapat mengelakkan diri juga daripada jangkitan penyakit yang berbahaya disebabkan oleh maksiat seperti zina. Maka itulah kepentingan kita membina keluarga. Yang keempat, membina ahli keluarga yang terdidik dengan nilai-nilai Islam. Ya, dengan adanya keluarga dalam Islam, kita dapat mengamalkan nilai-nilai seperti berdoa ya. Setiap amalan yang kita lakukan, kita mulakan dengan doa. Mungkin isteri kita didik, diri kita sebagai suami ataupun suami itu mendidik isteri dan anak-anaknya dengan doa. Itu bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita juga mementingkan kebersihan contohnya ya. Kalau kita melihat Islam sangat menitik beratkan kebersihan, buktinya macam mana kita nak beribadat, nak solat apa semua, kita perlu berwuduk. Jadi bila kita dapat terapkan nilai itu dengan nak solat pun kena berwuduk, jadi kita mengutamakan juga kebersihan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi begitu contoh macam mana dengan adanya keluarga kita boleh ajar, kita boleh didik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam seperti yang Ustazah bagi tahu tadi. Itu baru sedikit ya, nanti anak-anak boleh mengkaji sendiri apa lagi nilai-nilai Islam yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita dan sangat bermakna dan bermanfaat untuk kebaikan kita bersama. Baik, seterusnya ialah yang kelima, membentuk masyarakat yang bertamadun berteraskan syariat Islam. Tamadun di sini bukan hanya berfokus kepada material dan pembangunan yang canggih-manggih ya, tetapi tamadun di sini juga dari sudut ketinggian adab dan juga nilai masyarakat tersebut. Jadi apabila kita dapat membina keluarga, kita pastinya dapat juga membentuk masyarakat yang bertamadun, bukan sahaja dari sudut material tadi, tetapi dari sudut akhlak dan juga nilai murni. Itu dengan kesan daripada didikan dalam keluarga ataupun asuhan dalam keluarga, maka lahirlah masyarakat yang faham dan beradab dan mempunyai nilai moral yang sangat tinggi. Yang keenam, memastikan kelangsungan zuriat manusia melalui ikatan pernikahan yang sah, iaitu kita pastikan kelangsungan zuriat kita ini adalah dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang haram seperti zina dan sebagainya.
Maka begitu dengan cara sumber mahram, maka itu kita tidak mahu berlakunya perkara-perkara tersebut yang pastinya memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Maka kita langsungkan zuriat kita dengan menggunakan ikatan perkahwinan yang pastinya mendapat pengiktirafan dan kedudukan yang mulia di sisi masyarakat dan agama. Baik, yang ketujuh, menjalinkan cinta dan kasih sayang berlandaskan peraturan syariat. Kita tidak nafikan kita manusia ini ingin dicintai dan mencintai. Jadi cara untuk kita menyempurnakan cinta dan kasih sayang kita tadi pastinya dengan perkahwinan dan membina keluarga. Jadi kita salurkan kasih sayang kita itu dengan berlandaskan syariat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama kita, yang mana apabila kita menyayangi, mungkin kita dengan sentuhan, dengan ciuman, dengan orang kata pegang tangan, dan dengan kita bertutur kata yang baik, cara kita menyalurkan kasih sayang tersebut, semuanya beroleh pahala di sisi Allah. Kerana apa? Kita telah mengikut peraturan yang telah digariskan ataupun dengan ikatan perkahwinan yang diredai dan sah di sisi syarak. Baik, seterusnya ialah 3.2.4, itu pembinaan keluarga Islam. Apakah aktiviti ataupun tindakan yang boleh kita lakukan untuk membina sebuah keluarga Islam? Antaranya ialah solat berjemaah. Solat berjemaah, yang mana solat berjemaah ini pastinya dapat eratkan hubungan kekeluargaan. Ialah mungkin dipimpin oleh bapa ataupun suami, diikuti oleh anak-anak apa semua, dapatlah eratkan hubungan itu. Setiap kali solat, apatah lagi musim pandemik ni tak dapat pergi masjid, so solat berjemaah bersama-sama, tereratlah hubungan itu dan dapat eratkan juga hubungan kita dengan Allah. Dan apabila kita berjemaah ni, pastinya ahli keluarga dapat doa sama-sama, apa keinginan, apa hasrat, apa impian dan matlamat dalam keluarga tersebut dapat sama-sama kita doakan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan adanya aktiviti bersalaman dan bermaafan sesama ahli keluarga. Sangat cantik aktiviti tersebut dalam kita membina satu keluarga yang bertepatan dengan kehendak agama kita. Yang kedua, kita boleh adakan aktiviti makan bersama. Kan bila kita makan tu pastinya ada aktiviti untuk kita berbual santai, kemudian kita berkumpul, bersembang, ada tazkirah, ada renungan daripada bapa, mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh kita beri kepada anak-anak kita pada waktu tersebut, dan dalam masa yang sama kita dapat menikmati hidangan bersama-sama dan kita mengajak anak-anak kita untuk bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah, dan yang mana rezeki kita kalau sederhana pada hari itu, kita mengajak anak kita tidak bermewah-mewah. Jadi di situ penyerapan nilai yang baik juga dapat diamalkan. Contohnya, anak-anak tidak digalakkan untuk makan terlebih dahulu sebelum ibu bapa makan. Maksudnya itu adab-adab yang boleh kita terapkan kepada anak-anak kita sewaktu aktiviti makan bersama ini. Jadi itu adalah salah satu daripada aktiviti yang dapat membina sebuah keluarga Islam yang baik dan berkualiti. Baik, seterusnya ialah beriadah dan berekreasi, iaitu kita dapat luangkan masa yang berkualiti bersama-sama. Mungkin sebelum ini hari bekerja kita sibuk dalam kerja, tapi mungkin hari Minggu kita ada aktiviti bersama dengan keluarga kita. Kita masa yang berkualiti pada masa itu adalah masa untuk kita berkasih sayang dengan keluarga, mungkin dengan aktiviti riadah dan rekreasi seperti ini. Dan di samping kita dapat tubuh badan yang sihat, menenangkan fikiran, dan macam-macam lagi lah aktiviti yang kita boleh jalankan dalam kehidupan kita bersama dengan ahli keluarga. Mungkin aktiviti masak bersama, berkebun bersama. Jadi itulah aktiviti yang boleh membantu untuk kita mengeratkan lagi hubungan, di samping kita meraihkan ataupun membesarkan keagungan dan kebesaran Allah, kehebatan Allah di saat kita beriadah dan berekreasi. Seterusnya ialah meraihkan kejayaan, yang mana bila ada kejayaan yang diperolehi oleh ahli keluarga kita, kita raikan bersama-sama. Mungkin dengan sambutan hari-hari tertentu, hari ulang tahun, sambutan hari jadi, ataupun di saat kita berjaya mendapat kejayaan dalam SPM, apa-apalah kejayaan, mungkin dengan keuntungan dalam perniagaan, dalam mencari rezeki, ataupun berlakunya graduasi,
convocation, maka tu sudah boleh untuk kita raikan bersama dengan ahli keluarga bagi mengeratkan hubungan dan kasih sayang, supaya ada penghargaan sesama kita, kata sokongan kepada ahli keluarga yang berjaya, dan itu dapat meningkatkan kepekaan. Maksudnya ibu bapa tu peka di saat anak-anak berjaya nak kongsi kejayaan tersebut, ataupun di saat bapa ataupun ibu meraih kejayaan, mungkin kenaikan pangkat apa semua, anak-anak peka dan kejayaan ibu bapa ataupun kejayaan anak-anak. Itulah dapat menaikkan lagi, meningkatkan lagi kemampuan sosial ibu bapa dan anak-anak. Maksudnya jalinan hubungan antara anak-anak dan ibu bapa ataupun sama ahli keluarga lebih bagus dan lebih berfokus lagi lah. Jadi itu antara beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membina keluarga yang bahagia, membina keluarga yang berkualiti, dan lebih banyak lagi sebenarnya yang boleh kita sama-sama fikirkan. Jadi disertakan di situ 4 aktiviti ataupun tindakan yang boleh kita lakukan untuk membina keluarga yang bahagia, keluarga yang kena bertepatan dengan kehendak agama kita. Jadi anak-anak, itu saja untuk bahagian kedua, ringkas dan padat. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat manfaat. Tak sampai pun 15 minit. Jadi Ustazah mengharapkan tajuk kekeluargaan dalam Islam ini, menurut Islam ini, dapat difahami dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dalam dunia realiti kita, bukan hanya untuk perperasaan semata-mata. Biar anak-anak jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.